Assalamualaikum, selamat datang ke channel Ustazah Ija. Video PDPC ini adalah kerjasama bersama Akademi YouTuber Malaysia, Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kali ini Ustazah akan berkongsi tajuk dalam bidang akidah tingkatan 5 pelajaran 9 yang bertajuk Asy-Syahidu. Sebut betul-betul Asy-Syahidu. Apakah makna Asy-Syahidu? Asy-Syahidu adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Asmaul Husna, dan maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksikan. Baiklah murid-murid, apakah yang anda semua dapat pada tajuk ini? Kita lihat standard pembelajaran. Ya, yang pertama, murid dapat menyatakan maksud Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Kemudian, murid-murid dapat menyatakan dalil naqli Ar-Raqib dan Asy-Syahid, dan juga merumuskan bukti Ar-Raqib dan Asy-Syahid serta menghubung kaitkannya dengan kehidupan. Kemudian, murid juga dapat menanamkan sifat waspada dalam setiap tindakan secara beradab dan istiqamah. Baiklah anak-anak murid sekalian, untuk kita mendalami tajuk ini, maka Ustazah pecahkan kepada 4 aspek yang akan kita bincangkan. Yang pertama ialah maksud nama Allah SWT Asy-Syahid. Kemudian kita lihat dalil naqli nama Allah SWT yang bersifat Asy-Syahid. Kemudian kita akan melihat bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Asy-Syahid. Kemudian kita melihat nota tambahan yang dapat kita kongsikan, iaitu hikmah beriman dengan Asy-Syahid. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah maksud Asy-Syahid. Maksud Asy-Syahid, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk, serta tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Jadi kita semua sebagai makhluk Allah, tiada satu pun yang tersembunyi daripada penyaksian Allah SWT, yang apakah yang kita lakukan sepanjang kita berada di muka bumi Allah ini, sama ada di langit dan juga di bumi. Seterusnya kita lihat dalil naqli nama Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Asy-Syahid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Surah Al-An'am ayat 19. Maksudnya, bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Katakanlah, Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Jadi anak-anak sekalian, perkataan syahidum terdapat dalam surah Al-An'am ayat 19 ini. Maka di sini kita dapat melihat dalil naqli Allah bersifat Asy-Syahid. Baiklah, kita lihat dalil naqli yang seterusnya. Allah SWT bersifat Asy-Syahid. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا. Riwayat Al-Bukhari.
Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau pernah mengisahkan bahawa terdapat seorang daripada Bani Israel yang meminjam 1000 dinar kepada seorang Bani Israel. Orang yang meminjamkan berkata, "Datangkanlah saksi-saksi. Aku ingin mempersaksikan peminjaman ini kepada mereka." Peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah sebagai saksinya." Jadi, dalam hadis Rasulullah SAW ini, kita juga dapat melihat perkataan syahidah yang bermaksud Allah sebagai saksi. Seterusnya, mari kita lihat bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Asy-Syahid. Mari kita lihat bukti yang pertama. Allah SWT menjadi saksi perutusan Rasulullah SAW ke atas umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Wa kafa billahi syahida. Maksudnya, Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar supaya dia menenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Baiklah, kita lihat bukti yang kedua. Allah SWT bersifat Asy-Syahid. Allah SWT Maha menyaksi dan menghitung segala amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Maksudnya, semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah, yakni pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya, dan ingatlah Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Awak semua takut polis kan? Semua orang kat dunia ni mesti takut polis. Kenapa ya? Kerana polis ni tugasnya menangkap penjenayah dan mereka yang melanggar undang-undang negara. Dan kemudian pesalah-pesalah ini akan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita semua takut nak masuk penjara, takut nak duduk dalam penjara kan? Okey. Jadi secara tak langsung dalam kita akan berasa takut kepada polis dan sentiasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu supaya tidak ditangkap polis. Sebenarnya sebagai umat Islam, kita perlu lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana seharusnya kita lebih takut pada dosa, azab dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih dari segala apa yang di dunia ini. Malah kita juga hendaklah menetapkan matlamat untuk masuk ke syurga Allah di akhirat nanti. Maka awasilah diri kita yang murid daripada melakukan apa? Maksiat. Jangan buat maksiat. Seperti apa? Menipu diri sendiri, mengumpat, buka aib orang lain, kerana ini akibatnya nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Okey? Orang yang beriman sekali-kali tidak akan melakukan demikian, kerana mukmin yang sejati tahu bahawa Allah SWT Maha menyaksikan dan pengawasan Allah SWT sangat jelas. Terusnya kita lihat bukti Allah bersifat Asy-Syahid bagi yang ketiga. Allah SWT sahaja yang menjadi saksi atas segala perkara yang nyata atau yang tersembunyi.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Maksudnya, belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Baiklah, setelah kita melihat dalil yang ketiga tadi, maka jelaslah setiap perkara yang berlaku semuanya dalam pengetahuan dan kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala dan berdasarkan ketentuannya. Malah pengetahuan dan kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala termasuk perjalanan kuman atau virus yang amat kecil juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika manusia menyedari hakikat kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak wajar mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala ketika membuat sebarang perancangan. Manusia juga tidak akan menyembunyikan kebenaran kerana ia tidak terlepas daripada kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kita lihat bukti Allah SWT bersifat Asy-Syahid yang keempat. Allah SWT menjadi saksi pembohongan orang-orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Maksudnya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Anak-anak murid sekalian, bila kita lihat dalil nakli tadi tentang golongan munafik. Golongan munafik ini telah mula ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, setelah umat Islam memerangi Perang Badar melawan orang kafir, ramai yang memeluk agama Islam pada waktu itu. Hakikatnya, sebenarnya orang yang kafir yang masuk Islam itu kebanyakannya adalah orang yang berpura-pura iman, iaitu orang-orang munafik. Sebagaimana yang berlaku zaman sekarang ini, berlaku peredaran maklumat yang sangat pantas dan hampir semua orang mahu membincangkan setiap isu walaupun mereka sebenarnya tidak arif dengan isu tersebut. Akhirnya, ramai yang menjadi pakar segera ataupun instant scholar mahupun keyboard warrior. Apabila datang sesuatu isu, maka mereka beramai-ramai meluahkan pelbagai pandangan di media sosial meskipun ia lebih bersifat emosi dan bukan atas dasar ilmu, sehingga ia menjadi fitnah yang ditular-tularkan. Baiklah anak-anak, maka jelaslah bahawa Allah SWT menyaksikan kita. Maka kita sebagai hamba Allah hendaklah berhati-hati dan berlaku ikhlas dengan setiap perbuatan kita. Dan juga elakkan perkara yang berunsur kejahatan dan maksiat. Serta pamerkan akhlak yang baik tanpa mengharapkan pujian. Okey, sekian sahaja untuk video Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa like, subscribe dan share pada kawan-kawan video-video Ustazah supaya kita sama-sama mendapat pahala dan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kita bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.